Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya, isu kapal LCS belum selesai lagi, sibuk dengan cerita kereta api laju. Ini yang saya lihat, komen-komen netizen, yang mana saya lihat sibuk dengan kereta api laju, kapal pun bertahun tak siap lagi. Isunya hari ini bukan masalah pembangunan itu rakyat tidak mahu. Rakyat suka kalau kita ada pembangunan yang menarik nih. Tetapi isunya adalah pemimpin UMNO Barisan Nasional menggunakan proyek-proyek super mega ini untuk mereka mengaut keuntungan. Yang mana apa yang berlaku di kapal LCS ini? Rakyat tahu kapal itu mungkin ada dalam keadaan yang separuh buat ataupun mungkin 30% ataupun badan kapal yang kita lihat itu sudah siap. Tetapi sepenuhnya yang kita harapkan tidak ada. Dan kemajuan-kemajuan yang berlaku terhadap kapal itu akhirnya duit 6 bilion habis, hilang, dan akhirnya proyek itu tertunda dan perlu dilakukan forensic audit, dan akhirnya kita tahu apa dia laporan PSC, dan akhirnya penyelewengan sana, penyelewengan sini, dan akhirnya timbullah kambing hitam lah, semua akan keluar itu nanti. Dan kita tahu yang menukarkan dia punya corak daripada A ke B itu adalah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang menjadi Menteri Pertahanan waktu itu, tidak lain tidak bukan adalah Presiden UMNO yang ada hari ini. Jadi ini masalahnya, bukan rakyat nak membangkang, rakyat tidak suka dengan pembangunan. Ini cerita dengan kereta api laju. Beliau sendiri lagi sibuk dengan kes mahkamah beliau, yang mana kita tengok tidak selesai dan akhirnya cuba minta ditunda. Nak buat lagi kereta api laju ni, berapa bilion pula yang kita hilang. Masalahnya hari ini, mereka buat hutang, mereka curi duit itu, yang akhirnya melalui projek-projek ini yang tergendala, yang terbengkalai, penghujungnya yang akan membayar kita rakyat. Orang-orang walaun UMNO, ini mereka akan kata, bukan kita bayar pun, bukan duit kita pun. Dia tidak paham bahwa duit yang ada dalam kerajaan itu adalah duit kita, hasil-hasil kita ini, yang mana masuk ke dalam kantong kerajaan, dan akhirnya sepatutnya kerajaan gunakan duit itu untuk pembangunan, untuk membuat mungkin kereta api laju ini. Tetapi kalau tidak ada ketirisan, tidak ada rasuah, penyelewengan, maka perkara ini boleh dilaksanakan dengan jayanya, dan sebenarnya inilah yang rakyat harapkan. Tetapi di atas kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang menjadi kerajaan waktu itu, mereka menggunakan proyek-proyek mega ini untuk mereka mengautkan keuntungan, mungkin untuk parti, pribadi, dan akhirnya elit-elit politik ini cuba mencari dana melalui ini, tetapi hutang itu ditanggung oleh rakyat. Yang mana mereka mengambil duit ini dan akhirnya mereka kaya raya, tidak menguntungkan keseluruhan rakyat. Jadi apa dia jasa yang kita nak bangkitkan, ataupun apa dia yang kita nak banggakan kalau hal ini terjadi? Kita melihat apa yang dia cerita di sini. Selepas gagal memasukkan bukti yang ada, semalam menerusi rayuan akhir penyelewengan 42 juta milik SRC International Berhad, Najib Razak pagi tadi bercerita tentang kereta api laju berkelajuan tinggi. Di sini kalau kita lihat buka Facebooknya, yang mana beliau mengatakan bahawa set kereta api berkelajuan tinggi yang digunakan bagi laluan Jakarta-Bandung mencecah kelajuan 350 km per jam dan berteknologi tinggi. Pendahulunya perancangan kita untuk HSR Malaysia juga kira-kira berkelajuan hampir sama. Di rantau kita ini, Thailand dan Laos dah buat menghubungkan negara mereka ke China. Indonesia dah mula dan bakal mempunyai beberapa lagi pembangunan infrastruktur. Vietnam dilaporkan dalam pertimbangan dan perencanaan pelaksanaan high speed rail. Kesinambungan amat penting bukan saja untuk kemudahan rakyat, tetapi ia menjadi pemangkin kepada ekonomi tempatan dan daya tarikan pelaburan. Ini tidak salah apa yang dia katakan ini, yang mana kita juga nak membuat HSR ini. Tetapi isunya hari ini, apabila kita membuat pembangunan ini, dia tidak dapat sampai ataupun tempoh yang sepatutnya. Contoh kapal LCS ini, kita nakkan siap contohnya 2019 ataupun 2020 ada siap semuanya. Tetapi di waktu sebelum PH memerintah, duit 6 bilion dah hilang dan balik masih tersisa lagi 3 bilion untuk projek itu 9 bilion, dan akhirnya projek itu tergendala disebabkan oleh
kos ataupun duitnya dah habis. Bahasa kampungnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita buat projek yang super mega dengan pimpinan yang sangat rasuah, dengan pimpinan yang tidak ada integriti, akhirnya mereka merompak melalui projek-projek mega ini ke kantung mereka, tetapi projek itu tergendala, akhirnya apa yang berlaku? Kita kena bail out lagi. Inilah kerja-kerja pemimpin UMNO Barisan Nasional yang rakyat tidak suka. Bukan isunya kita tidak nak pembangunan. Dan hari ini, apabila kita lihat satu persatu daripada isu-isu yang kita dengar ini keluar, dan akhirnya rakyat dah mulai paham, dan mereka kata ini adalah propaganda daripada Pakatan Harapan, daripada Rafizi Ramli, daripada DAP. Hakikatnya mereka sendiri mempertikaikan laporan PSC itu. Kita lihat lepas ini, kemungkinan besar yang terlibat dalam projek-projek yang super mega yang melibatkan rasuah penyelewengan ini adalah barisan-barisan kepimpinan yang tertinggi UMNO Barisan Nasional waktu pemerintahan mereka dahulu. Ini adalah satu yang amat memalukan kita. Jadi isunya dia nak larikan diri dia untuk membongkar isu-isu lain bahwa kerajaan PHS itu gagal, tetapi sebenarnya kerajaan PHS itu telah pun berjaya membongkar rasuah-rasuah penyelewengan pimpinan UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan sebelum PRU ke-18 itu. Jadi ini hakikatnya. Jadi mereka semakin ketakutan dan akhirnya membongkar satu persatu. Tidak jadi bongkar, ini tidak jadi. Ingat, rakyat ini bodoh. Ingat, rakyat ini tidak paham apa yang telah pun kita tuliskan ataupun apa yang kita cuba hendak spinkan. Rakyat sekarang sudah tahu. Yang mana kalau kita lihat kapal LCS ini. Tadi sudah ada lagi di situ. Yang mana kita lihat bahawa yang tanda tangan untuk ubah dia punya ni adalah Menteri Pertahanan waktu itu, yaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan kita tengok yang kena dakwa siapa dia. Ini adalah boleh kita rakyat yang mana saya lihat dalam media sosial hari dikatakan sebagai kambing hitam. Tetapi pada saya, inilah akibatnya. Kalau kita dijadikan kambing hitam, akhirnya kita mendapat sedikit ganjaran, tetapi mereka mendapat begitu besar, tetapi yang nak memikul tanggungjawab itu adalah kita. Kenapa kita nak buat? Ini yang berlaku, ini yang kita lihat. Kita lihat ya, ini kes akan melibatkan kapal LCS ini, yaitu ada kambing hitam. Kambing hitam itu akan dijadikan sasaran, dan akhirnya elit-elit politik yang terlibat sebagai jorong besar ini, mereka terlepas begitu saja. Jadi, kita yang di bawah ini, penjawat-penjawat awam, bekas-bekas penjawat awam yang mempunyai perjawatan tinggi ataupun mereka yang ke kanan ini, minta janganlah terlibat. Saya paham di situ. Saya dah nampak benda ni dari dulu lagi. Jadi perkara ini diamalkan, mereka dapat sedikit, pemimpin politik dapat besar, menjadi ikan jerung yang paling besar, dan akhirnya mereka akan menelan ikan bilis. Apa terjadi? Itulah dia, dikambing hitamkan. Tetapi dalam mahkamah, dalam undang-undang, dia tidak nampaklah benda ni. Kerana kita nak menyabitkan kesalahan itu berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang telah berlaku, analisa-analisa, kajian-kajian yang akhirnya akan memakan diri kita. Orang politik, contohnya Menteri Pertahanan, dia boleh cakap dengan mulut, dia boleh buat cuma mengarahkan orang lain, tetapi yang akan menerima padahnya adalah kita yang sama-sama bersekongkol. Perkara ini melibatkan banyak mereka-mereka yang jadi ikan bilis di bawah ini, yang bersekongkol dengan berbagai-bagai projek ini. Jadi inilah isunya. Jadi untuk kita nak melihat bahawa kita bukan nak menolak apa yang dia katakan ini, tetapi itulah hakikatnya. Rakyat mahu pembangunan. Semenjak Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita tidak nampak pembangunan ini sangat. Yang nampak adalah projek-projek yang akan dibuat, yang apabila dilaksanakan akhirnya kebanyakannya akan kita perlu bail out. Itu sebabnya saudara Rafizi Ramli bongkarkan LTAT, NFC, apalagi Felda, Mara. Kenapa benda-benda ini rosak? Akhirnya yang disalahkan terakhir adalah DAP dan Rafizi serta Pakatan Harapan. Itulah modal terakhir UMNO Barisan Nasional untuk menyerang. Dia tidak ada pilihan lain kalau tidak menyerang parti pembangkang dengan hujah-hujah yang dia akan mainkan, cuba masukkan isu perkauman, dan akhirnya mereka kembali kepada isunya
mereka lah pejuang Melayu dalam menggunakan nama UMNO mereka itu. Itulah modal politik UMNO Barisan Nasional daripada dulu sampai sekarang yang tidak pernah selesai, yang saya percaya di waktu akan datang semakin hari, jika inilah caranya pemimpin UMNO dan juga pemuda-pemuda UMNO yang ada, maka lambat laun berkubur parti UMNO itu kerana rakyat dah muak dengan cara pimpinan begini. Sebab itu PRU ke-14 rakyat menolak habis-habisan, Barisan Nasional itu akhirnya tumbang. Begitu gahnya mereka dulu, begitu riaknya pemimpin mereka, akhirnya terkulai. Jadi kita rakyat yang memainkan peranan, bukan Facebook Datuk Seri Najib ini yang diagung-agungkan oleh Presiden UMNO, mengatakan inilah yang terbaik, sebenarnya bukan itu. Tetapi rakyat akan menentukan di PRU ini. Jika berani, sila buat pilihan raya hari ini, kita tengok kemana arahnya. Itu saja. So, sekian daripada saya, pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Terima kasih.